Saya terpanggil untuk membicarakan tajuk ini kerana saya mengingati apa yang ditulis oleh guru saya, Al-Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, di dalam satu bukunya yang telah ditulis sejak berpuluh tahun yang dahulu, iaitu Haqa'iqu Quraniyah Haul Al-Qadiyyah Al-Falastiniyah. Hakikat Quran berhubung dengan isu Palestin. Dan pada akhir buku itu dia ada sedikit menafsirkan satu ayat, beberapa ayat di dalam surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel, yang selalu saya sebut merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-15 di tengah-tengah Al-Quran. Sehingga sebahagian para mufassirin zaman ini menyebut seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat bahawasanya isu Yahudi ini adalah isu yang tengah, yang senantiasa akan bermain di dalam kehidupan umat Islam. Kita balik apa yang disebut di dalam surah Al-Isra, bermula daripada ayat 4 khususnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel dan bagaimana mereka akan dimusnahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa qadayna ila bani Israel fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Maksudnya, wa qadayna ila bani Israel, kami telah qadayna ila bani Israel, kami telah memaklumkan, mengiklamkan. Dalam konteks ini, wa qada ini boleh dimaksudkan kami telah mengiklankan kepada Bani Israel fil kitabi, di dalam Alkitab. Kitab di sini ialah kitab Taurat. La tufsidunna fil ardi marratain, kamu akan benar-benar melakukan kerosakan di muka bumi marratain, sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, kamu akan melakukan kesombongan, kebongkakan dengan kebongkakan yang sangat besar. Ayat ini telah menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Allah menyatakan, Allah telah memaklumkan bahawa Bani Israel akan melakukan 2 kerosakan di atas muka bumi. Apakah kerosakan ini? Adakah kerosakan ini yang dimaksudkan itu bermula daripada zaman Nabi Musa AS, ataupun selepas daripada Nabi Musa yang mengendalikan kaum Bani Israel ini ialah Yusha' bin Nun, pemuda yang mewarisi Nabi Musa AS, ataupun selepas daripada itu pada zaman Talut, raja mereka yang saleh, ataupun pada zaman Daud, pada zaman Sulaiman, ataupun yang dimaksudkan ini pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, dia berpendapat bahawasanya ayat ini menceritakan tentang kerosakan yang akan berlaku pada zaman ini. Kerana kaum Yahudi memang banyak kerosakan mereka, tapi konteks ayat ini ialah kerosakan yang akan berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut 2 kerosakan yang akan dilakukan dan kesombongan dan keangkuhan yang besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang janji yang pertama, yakni janji selepas janji pada kerosakan yang pertama, ba'athna 'alaikum 'ibadan lana, kami akan menghantar kepada kamu ibadan lana, hamba-hamba bagi kami. Perkataan hamba-hamba bagi kami ini memberi isyarat mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kerana Allah Subhanahu wa taala apabila menggunakan perkataan ibadur rahman, subhanalladzi asra bi'abdihi, seperti mana permulaan surah, perkataan-perkataan ini menunjukkan mereka yang saleh, servants of us, servants of ours, hamba-hamba kami.
Allah juga menggunakan perkataan hamba kadang-kadang tidak bermaksud pada yang saleh, tetapi menggunakan perkataan abid. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tidaklah Tuhanmu menzalimi abid, yakni hamba, yakni ini kepada orang-orang yang tidak beriman. Adapun perkataan ibadan lana memberi seakan isyarat bahawasanya hamba-hamba yang saleh, ibadan yang benar-benar menjadi hamba Allah. Fa iza jaa wa'du ulahuma, apabila datangnya pada janji yang pertama, yakni kerosakan yang pertama yang dilakukan oleh Bani Israel, ba'asna alaikum ibadan lana, kami akan hantar ke atas kamu hamba-hamba bagi kami, yakni mereka ini orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh. Apa ciri mereka ini? Uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar, mereka itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Fajasu khilal ad-diyar, mereka akan menerjah, mereka akan menjelajah seluruh kampung halaman kamu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini adalah janji yang telah terlaksana. Maksudnya kejadian ini telah terlaksana. Siapakah hamba-hamba ini? Di kalangan mufassirin dahulu mereka menyatakan macam-macam. Ada yang menyatakan Banu Khatnasar. Banu Khatnasar ni Nebuchadnezzar yang disebut, iaitu yang memerintah Babylon, yang memusnahkan bangsa Yahudi dan penulisan-penulisan mereka dalam sejarah. Tapi tentera mereka ini tidak menjadi ibadan lillah, tidak menjadi ibadan lana, tidak menjadi hamba Allah. Banyak pendapat dalam tafsir. Syekh Salah Al-Khalidi dia menyatakan, dia mentarjihkan yang dikatakan kejadian yang dimaksudkan, kerosakan pertama yang kemudian Allah mengutuskan hamba-hambanya yang uli ba'sin syadid wajasu khilal ad-diyar, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang akan menjelajah dalam kampung halaman mereka. Mereka ini ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu ialah peristiwa peperangan Khaybar. Jadi kerosakan yang pertama apa? Maka dengan itu kerosakan pertama ialah kerosakan Yahudi yang Yahudi buat di Yathrib. Yahudi mereka datang ke Yathrib yang kemudian bertukar menjadi Madinah. Mereka bercampur dengan orang Arab. Mereka duduk di Fadak. Mereka duduk di Khaybar. Mereka kemudiannya membentuk satu masyarakat yang kuat. Macam juga di Palestin ataupun di Palestin hari ini, mereka daripada luar datang kemudian mereka membentuk satu masyarakat mereka, sombong dan bangga diri, menindas orang lain. Demikian mereka lakukan di Madinah. Orang-orang Arab pula memandang tinggi pada mereka ketika itu disebabkan mereka boleh membaca, tahu kitab-kitab yang lama, ada pengetahuan, mereka itu mempunyai pendidikan. Kemudian mereka menyebarkan pergaduhan, perbalahan antara orang Arab. Mereka mengamalkan sistem riba, mereka mengamalkan pembohongan, mereka menghasut, mereka mengamalkan berbagai-bagai lagi khurafat sehingga merosakkan masyarakat Arab. Orang Arab tidak berani melawan mereka. Hanya mereka menyatakan nanti apabila datang Nabi yang benar, kami akan memerangi kamu. Dan Yahudi juga mendakwa Nabi itu akan berpihak pada mereka. Itulah kerosakan yang pertama. Apabila Nabi SAW memasuki Yathrib dan menjadikannya kota Madinah seperti mana yang kita tahu, Yahudi dibenarkan hidup di sana. Tetapi mereka telah mengkhianati perjanjian. Mereka melakukan kerosakan dan pakatan dengan musuh-musuh Nabi SAW untuk merosakkan Madinah daripada dalam. Sehingga berlakunya peperangan Khaybar. Dengan peperangan Khaybar yang hebat itu, Nabi menyerahkan bendera Khaybar itu kepada Sayyidina Ali untuk mengepalai peperangan itu, dan akhirnya telah menghalau Yahudi keluar daripada Madinah dan menghancurkan kampung halaman mereka kerana mereka senantiasa mungkir kepada janji. Sebab itu sehingga hari ini kita dengar anak-anak Palestin apabila mereka berperang menghadapi Yahudi, mereka menyebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, Jaishu Muhammad saufa ya'ud, tentera Muhammad akan kembali. Kerana tentera Muhammad yang mereka maksudkan ialah tentera Muhammad dalam peperangan Khaybar. Maka
Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kami akan hantar ke atas kamu hamba-hamba bagi kami, yakni para sahabat yang saleh, hamba-hamba bagi Allah, yang mereka itu mempunyai kekuatan yang hebat ketika itu sehingga mereka ditumpaskan, Yahudi ditumpaskan, dihancurkan kampung halaman mereka, masuk ke kampung halaman mereka, dan janji ini telah pun terlaksana. Kita faham daripada ayat ini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemenangan yang pertama kerana ada ibadan lana, hamba-hamba bagi kami, yakni hamba-hamba yang saleh. Dan saya tertarik dengan ini apa yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, seorang mufassir yang terkenal daripada negeri Mesir. Beliau menyatakan bahawasanya selagi tidak ada ibadan lana, hamba-hamba yang saleh seperti mana para sahabat, kemenangan untuk mengatasi Yahudi tidak akan dapat dilakukan. Kerana kemenangan yang pertama dilakukan oleh ibadan lana, hamba-hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kejadian peristiwa Nabi telah menghalau mereka keluar daripada Madinah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Allah menyatakan, kemudian summa radadna lakumul karrah, kemudian kami akan mengembalikan kepada kamu kemenangan, alaihim, ke atas mereka. Mereka apa? Mereka golongan yang telah mengalahkan kamu kali pertama. Allah kata kemudian kami akan mengembalikan kepada kamu, wahai orang Yahudi, kemenangan. Orang Yahudi akan kembali mengalahkan orang Arab. Akan mengalih alaihim, kalau dalam konteks mengalahkan orang Islam. Summa radatna lakumul karrata alaihim, kemudian kami mengembalikan kepada kamu kemenangan, kekuasaan ke atas mereka, yakni ke atas kumpulan yang telah mengalahkan kamu pada kali yang pertama. Para sahabat dah tak ada, orang Islam datang yang kemudian mereka bukan lagi menjadi ibadan yang saleh, mereka tidak lagi mempunyai ciri-ciri seperti sahabat, mereka kembali dikalahkan oleh orang Yahudi. Allah menyatakan kemudian kami kembali kepada Yahudi. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, kami akan membanyakkan kepada kamu dengan harta, benda dan anak pinak. Yakni Yahudi akan jadi banyak harta dan juga ramai. Daripada sedikit, Yahudi juga akan jadi ramai. Walaupun telah kononnya dibunuh dalam Holocaust, telah dibunuh oleh Hitler, tetapi Yahudi dengan jumlahnya sudah meningkat. Walaupun tidaklah seramai kaum Arab, tapi mereka lebih ramai daripada yang sebelum. Dan kemudian Allah menyatakan, wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu yang paling banyak mendapat sokongan. Siapa sokong? US sokong, Barat sokong, kuasa-kuasa besar sokong, dunia sokong. Exactly apa yang berlaku pada zaman kini. Yahudi kembali harta banyak, syarikat-syarikat besar mereka punya, monopoli harta mereka punya, lobby-lobby politik, kempen-kempen politik Amerika dan seumpamanya, tak dapat menang mana-mana kandidat yang tidak menyokong mereka kerana mereka mempunyai biaya yang kuat di media. Mereka menggunakan veto kuasa-kuasa besar kerana mereka aktsara nafira, mereka paling banyak mendapat sokongan. Ini yang Allah ceritakan keadaan Yahudi, dan kita rasakan itulah keadaan Yahudi pada zaman ini. Yang sedang kita tengok, kenapa Yahudi sentiasa dapat sokongan. Kita buka Facebook, dia punya syarikat yang besar-besar, dia punya ini, dia besar-besar, dia punya. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, kami membanyakkan untuk kamu harta benda dan anak pinak. Kenapa US sokong dia? Kenapa kuasa besar masukkan? Wa ja'alnakum aktsara nafira, kami jadikan kamu paling banyak orang sokong. Yang ini Allah takdirkan hal itu berlaku pada mereka. Ini adalah zamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di atas sifat rahmat Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik pada diri kamu sendiri. Wa in asa'tum falaha, jika kamu buat jahat, maka jahat itu balik kepada diri kamu sendiri. Kemudian Allah sambung,
fa idza jaa wa'dul akhirati liyasujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma alau tatbira. Fa idza jaa wa'dul akhirati, apabila datang janji yang kedua. Tadi dua kerosakan, janji yang kedua setelah Yahudi dah begitu kuat dan macam keadaan sekarang ni, apabila datang janji yang kedua, liyasujuhakum, mereka, yakni orang-orang yang telah mengalahkan kamu itu pada peringkat yang pertama akan kembali memburukkan wajah-wajah kamu, yakni segala yang kamu banggakan akan hancur, akan diburukkan. Segala maruah kamu akan liyasujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah, dan untuk mereka memasuki kembali masjid itu seperti mana mereka memasukinya pada kali yang pertama. Apa masjid yang dimaksudkan di sini? Tentulah masjid yang dimaksudkan di sini ialah ada dua masjid yang disebut pada awal surah, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masjid apa yang dimasuki kali yang pertama? Ialah orang Islam masuk seperti mana kali pertama masuk, iaitu Sayyidina Umar telah memasuki Masjidil Aqsa dengan kemuliaannya setelah dikuasai ketika itu oleh Kristian. Macam mana masuk dengan mulianya? Allah kata, waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwal marrah. Mereka itu, kumpulan yang dahulu telah mengalahkan kamu, kembali mereka akan masuk ke Masjidil Aqsa seperti mana mereka telah masukinya pada kali yang pertama. Yakni orang Islam akan kembali memasuki Masjidil Aqsa dengan penuh kekuatan dan kebanggaan, bukan seperti masuk sekarang. Sebab itu kita lihat apabila janji ini belum berlaku, orang Islam nak masuk pun masih lagi ada halangan, kekacauan dan seumpama. Bukan masuk dengan izzah seperti masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walitabbiru ma alau tatbira, dan mereka akan menghancurkan apa yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Yakni mereka akan hancurkan semua kejahatan-kejahatan kamu, kezaliman-kezaliman kamu, ketenteraan-ketenteraan kamu, mereka akan hancurkan bagi kali yang kedua. Kali yang kedua inilah yang belum berlaku. Tetapi di dalam ayat surah Al-Isra ini juga, ayat 104, Allah menyatakan, fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Apabila datang janji yang terakhir, di sini janji yang pertama dan janji yang akhir. Ramai mufassirin menyebut janji yang akhir itu di akhirat. Tetapi janji yang akhir, jika lihat perkataan di sini, wa'dul akhirah, dan itu juga wa'dul akhirah, janji yang akhir. Apabila datang janji yang akhir, pada ayat 104 yang menyatakan, kami akan membawa kamu, wahai Yahudi, lafifa, berhimpun daripada berbagai-bagai penjuru, berbagai-bagai tempat kamu berhimpun. Jika kita lihat, seakan-akan itulah yang berlaku. Yahudi di seluruh dunia berhimpun di satu tempat, iaitu di Israel. Negara Palestin itu yang mereka panggil Israel. Sebenarnya ialah Palestin. Mereka semua ji'na bikum lafifa. Seakan Allah bawa mereka datang daripada US, datang daripada UK, datang daripada Perancis, France, datang daripada merata-rata, semua kembali berhimpun di Palestin. Ji'na bikum lafifa. Kami akan bawa kamu daripada berbagai-bagai berhimpun di situ. Selepas daripada itu, kemudian Allah kata, kalau kita gabungkan ayat itu dengan ayat yang dalam ayat yang ketujuh ini, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasujuhakum. Apabila datang janji yang akhir itu, akan diburukkan wajah kamu, dimuramkan wajah kamu. Mereka akan memburukkan wajah kamu. Mereka akan memuramkan wajah kamu. Mereka akan menjatuhkan imej kamu. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, dan mereka akan memasuki masjid seperti mana mereka memasukinya kali yang pertama. Kemudian Allah sambung,
Asa rabbukum an yarhamakum. Mudah-mudahan Tuhan kamu merahmati kamu. In udtum udna. Jika kamu kembali pada perangai yang lama, kami akan kembali semula mengambil tindakan kepada kamu. Ayat ini saya ingin sentuh pada musim ini supaya kita tahu bahawasanya walaupun apa keadaan yang berlaku, sebab janji Allah akan terjadi insya-Allah. Sehingga sebahagian para ulama apabila melihat Yahudi berhimpun di Palestin, mereka menyatakan ini adalah janji Allah. Ji'na bikum lafifa, kami akan bawa kamu semua berhimpun di satu tempat, kemudian akan berlakulah liyasujuhakum, orang-orang Islam akan memburukkan wajah mereka dan memasuki Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan waliyutabbiru ma'alau tatbira, dan akan memusnahkan mereka dengan semusnah-musnahnya. Ini adalah merupakan tafsir daripada surah Al-Isra ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dapat menyaksikan janji ini dan kemenangan untuk orang-orang Islam apabila menunaikan seperti mana yang Allah jadikan ibadah lana, memasuki kembali Al-Masjidil Aqsa insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.